الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul wudu, ini suatu bab pada menyatakan mengambil air sembahyang. Bermula syarat wudu itu air mutlak dan Islam dan tamyiz dan ketiadaan ada yang menafikan dia, dan jangan ada yang menegahkan sampai air kepada anggota dan mengetahui akan kafiatnya dan dikekalkan niatnya dan masuk waktu dan mendahulukan menghilangkan najis yang tiada dimaafkan akan dia. Dua ini pada orang yang silbul atau orang yang mustahadah. Qal musannifu rahimahullah taala babul wudu. Jadi ini ialah suatu bab pada menyatakan mengambil air sembahyang. Al wudu itu ataupun bil fathi waw, fathil waw itu al wudu, itu ialah air yang digunakan untuk kita berwudu. Jadi wudu mana perbuatan kita mengambil wudu. Bermula syarat, yakni terhenti nak jadi sah, yakni syarat sah. Bermula syarat wudu itu air mutlak. Bahasanya menggunakan air mutlak. Air mutlak maklum, air yang diitlakkan daripada qaid yang lazim. Dan Islam, maksudnya ialah orang Islam. Maksudnya yang berwudu itu ialah kena kepada orang Islam. Dan tamyiz, dan juga dia tu mumayyiz. Orang yang berwuduk tu, orang yang berwuduk tu mestilah dia tu mumayyiz. Kerana itu syarat bagi ahli bagi niat. Tu. Kerana niat-niat ni ialah fungsi akal, makna at-tamyiz. Jadi maknanya naknya ialah tamyiz. Jadi kalau kanak-kanak yang belum mumayyiz, niat dia tidak sah, ibadat dia pun tidak sah. Jadi syarat dia kena tamyiz. Manakala wuduk ini dia berhajat kepada niat, ibadah dia berhajat kepada niat, maka hendaklah orang yang berwuduk itu mestilah ahli bagi niat, ialah mumayyiz. Dan ketiadaan ada yang menafikan dia wuduk, maksud perkara yang membatalkan wuduk, itu maksud menafikan. Mana ketiadaan ada yang menafikan dia, menafikan wuduk, tu. Dan jangan ada yang menegahkan sampai air kepada anggota. Perkara-perkara yang menegahkan air daripada sampai kepada anggota wuduk, ataupun bahasa Kelantan kita makna tapeh. Jadi maksudnya air tidak dapat sampai kepada permukaan kulit, dengan sebab unsur itu, benda tu, tu jangan ada. Dan mengetahui yang seterusnya, dan mengetahui akan kafiatnya wuduk, bahawa tahu beza yang manakah yang fardu dan juga yang sunatnya. Tu. Ataupun bahasanya orang panggil seumumnya diijmalkan bahawasanya ialah makna fardu belaka, sebagaimana dalam bab semaya juga. Tu. Dengan bahawa tidak diitlaqkan yang fardu itu sebagai sunat. Jangan diitlaqkan makna yang fardu itu ataupun yang rukun itu sebagai sunat.
dan dikekalkan niatnya maknanya niat berkekalan daripada orang panggil niat semasa perbuatan mengambil makna kekal niat itu. Dan masuk waktu ni masuk waktu dan mendahulukan menghilangkan najis. Dua ni yang tiada dimaafkan dia najis. Maknanya menghilangkan najis yang tak dimaafkan akan dia. Najis ni ada yang dimaafkan, ada yang tak dimaafkan. Jadi yang tiada dimaafkan akan dia dua ining ni, yakni masuk waktu dan mendahulukan menghilangkan najis pada orang yang silsil bol yang biasa air kecil. Maksudnya yang daimul hadas, yang sentiasa berhadas dengan hadas air kecil umpamanya atau orang yang mustahadah yang berlaku kepada orang perempuan. Jadi dia ada tambahan dua syarat, iaitu nombor satu sekali kena masuk waktu dulu. Tak masuk waktu lagi makna tak boleh. Dia pula kena menghilangkan najis. Maksudnya istinja, kalau istinja lah daripada qada hajat. Adapun orang panggil orang yang salim, orang yang sejahtera daripada silsil bol ke ataupun apa dan juga yang sejahtera daripada istihadah, maka tidak disyaratkan menghilangkan najis sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum daripada ni. Yakni sunat saja kita takdimkan istinja. Boleh kalau kita nak ambil air semaya dulu duk cepung di punggung supaya orang jamia dulu boleh, tapi tak ada orang buat lagi tu tu. Jadi maknanya tidak syarat menghilangkan najis dulu bagi orang yang salim, tapi bagi orang yang daimil hadas seperti orang yang silsil bol atau mustahadah, dia kena hilangkan najis dulu, barulah orang panggil boleh dia nak berwudu. Far'un, jika syak ia akan dirinya pada bahawasanya ada ia berhadas. Dia syak, dia tentang diri dia tu berhadas ataupun tidak. Maka mengambil wudu ihtiyat atas dasar ihtiyat. Dianya tak yakin kata dia tu berhadas. Dia syak saja kata dia berhadas. Dia ambil wudu ihtiyat. Kemudian nyata ia berhadas dahulunya. Jadi bila dia dah ambil air semaya saat itu, maka nyatalah dengan kenyataan yang tertentu. Berdasarkan kepada kenyataan yang tertentu, maksudnya kelu-kelu dalil-dalil yang menunjukkan rupa-rupanya memang dia berhadas, memang dia sudah berhadas, makna dia ingat tiada terpakai wudu itu tak terpakai wudu itu sebab apa? Sebab orang panggil salah satu daripada perkara dia menafikan niat ialah at-taraddud. Jadi makna niat itu mestilah orang panggil jazam, itu syarat sah. Dia panggil syurutun niyah. Syarat sah bagi niat tu dia ada yang lain pula salah satu daripadanya ialah ada mutaraddudi, tidak ada taraddud. Bermaknanya orang panggil dia tak yakin pun kata dia tu makna berhadas, lalu dia pun ihtiyatlah konon-kononnya. Tak apalah ambil cermat tu. Lalu maknanya lepas pada tu yalah sungguh aku tu berhadas. Masa dia mengambil wuduk tu dia tak yakin kata dia tu berhadas, maka wuduk itu tidak terpakai. Dan cara dia, kaedah dia, kalau dah kita tu orang panggil syak tentang kita berhadas, kita yakinkanlah kita ni berhadas. Caranya macam mana? Ikutlah cara lagu mana. Buatlah lagu-lagu mana pun. Tu. Dan jika syak adakah ia bertuhur atau bertaharah? Dia ejak lagu tu Kalau nak baca tu ada ha dalam belakang tu. Kalau nak baca taharah dia kena ada alif lepas daripada orang panggil taharah taharah lepas daripada ha. Jadi tuhur. Jadi kalau tak ada alif selepas daripada makna tuhur, tapi ada ha pula, itu dah jadi bahasa Melayu lah, kita andaikan begitu. Dan jika syak adakah ia bertaharah atau ia berhadas? Mana dia ni suci ke atau berhadas? Cuci daripada hadas ataupun berhadas. Maka mengambil wudu, memadalah wuduknya. Dia lain syak adakah dia ni suci ataupun dia ni berhadas. Hak saat ni mana syak pada berhadasnya. Tu. Jadi maka mengambil air wudu, memadalah wuduknya. Qala Fir'aun, segala minyak yang cair seperti minyak zait atau minyak safi, jika ada pada anggotanya nyosok al-mutawaddi, orang yang berwudu, tiada menegahkan daripada wuduknya dan mandi junubnya, maksudnya sah. Maka kita fahamlah daripada kenyataan ini menunjukkan bahawasanya minyak itu dia tidak menegahkan sampai air kepada kulit. Tu.
Jadi soal ini ialah kita tu kena bagai orang panggil. Mana sesuatu yang ditanya, kalau orang tanya pun kita kena tahu bagai tu setara mana, adakah dia tu menegahkan sampai akhir kepada kulit. Itu saja. Tu. Jadi itu yang panggil masalah teknikal. Masalah orang panggil teori dia ialah tiap-tiap benda yang menegahkan sampai akhir kepada kulit kita, itu makna tidak memadai pada mengesahkan wudu. Tu. Maka tengoklah kepada apa barang, apa bahan. Jadi ini mengikut kajian ulama. Bahasanya minyak segala minyak itu makna tidak menegahkan sampai air. Maksudnya dengan kenyataan yang seumpama ni. Sebab kita perhatikan daripada syarat tak ada. Syarat di atas dia kata jangan ada perkara yang menegahkan sampai akhir kepada orang panggil kulit, kepada anggota tu. Tu. Jadi dia kata tiada menegahkan daripada wuduknya, makna bahan ini tidak menegahkan sampai air kepada anggota. Jadi tiada menegahkan daripada wuduknya dan mandi junubnya, dan jika berputus ia pada anggota sekalipun. Berputus itu maksudnya orang panggil dia tu tidak, makna berputus makna duduk di atas anggota kita lah. Maksudnya orang panggil dia tu berputus daripada sumber dia tu, sekalipun itu makna rayah dia. Jadi ayat kata tidak menegahkan, tidak menegahkan orang panggil daripada sahnya warna wuduk. Tu. Maka untuk orang panggil untuk bahaya-bahaya lain, maka kita kena tahu. Kena tahu tu maksudnya ialah kena buat eksperimen lah, buat kajian kepada bahaya tu. Tu. Baru boleh kita buat kenyataannya, mengambil suatu kesimpulan hasil daripada kajian ini. Makna perkara-perkara yang ulama kita dah buat kajian dah. Adakah benda ini, bahan ini menegahkan ataupun tiada menegahkan. Fir'aun harus seorang ia cerai-ceraikan niat wudu pada tiap-tiap anggota wuduknya. Bagaimana wajah cerai-ceraikan itu? Seperti niatkan ia mengangkat akan hadas mukanya, begitu. Dan hadas dua tangannya, begitu. Jadi sebenarnya bila kita mengangkat hadas semasa kita tu membasuh muka, saja aku mengangkat hadas, maksudnya dia semua sekali. Maksudnya hadas muka, hadas tangan, hadas kepala, hadas kaki. Gitu. Dia bangun dah tu. Dia syamil dah, melengkapi dah. Tapi kalau kita nak buat mengangkat hadas muka, lepas tu basuh tangan, mengangkat hadas tangan, makna ayat kata harus, maknanya boleh kalau kita nak buat lagu tu. Tu nak cerai-ceraikan dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, daripada hikmah pada mendahulukan wudu di atas sembahyang. Hikmah ni dia lain daripada sabab. Tu. Walaupun bentuk soalan itu boleh jadi sama, seperti kenapa, mengapa. Hikmah itu ialah sesuatu makna yang halus di sebalik orang panggil perbuatan suatu perkara tu. Dia bukan sabab. Bukan sabab ni ialah sababun ataupun illatun. Sabab ataupun illah itu adalah teras kepada hukum tu sendiri. Terbenarnya hukum itu benar. Jadi terbenarnya hukum itu berdasarkan kepada mana sabab saat ni. Hikmah itu ialah kefahaman kita terhadap suatu makna daripada kejadian-kejadian dan perkara-perkara tersebut. Ataupun apa-apa saja pekerjaan. Tu. Apa basuh muka, tu sesuatu makna yang halus. Jadi bukan tentang orang panggil sabab ni perkara yang mendahului kepada musabab itu. Itu beza. Dia kena bezakan hikmah dengan orang panggil macam firman Allah Taala, makna qul yas'alunaka anil ahillah. Misalnya sahabat tanya daripada mana yas'alunaka anil ahillah. Mereka itu para sahabat akan bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang al-ahillah, yakni bulan, anak bulan tu. Anak bulan tu maknanya kenapa dia tu orang panggil wayang kuswaya taza, ya ada makna-makna berkurangan kemudian bertambah, kemudian jadi istiqmal sempurna. Jadi sahabat tanya sebab apa jadi ke? Tapi Allah Taala suruh Nabi jawabnya kepada dia, ialah hikmah daripada orang panggil kejadian itu. Kerana itu yang lebih penting. Itu semua daripada teknik kita menjawab itu, makna kita jawab kepada benda yang lebih penting diketahui oleh sa'il. Orang yang bertanya tu bukan ikut mono-mono dia tanya lagu tu kita jawab gitu. Tidak, itu bergantung kepada keadaan. Jadi ayat sini ialah hikmah lain, sabab lain. Jadi dia tanya sini ialah hikmah. Jadi kalau hikmah tu dia bukan menjadi teras kepada pembinaan hukum itu. Dalam ilmu fiqh. Berbeza dengan sabab ataupun illah. Tu.
Jadi makna hikmah itu bukan termasuk dalam orang panggil perbahasan dalam ilmu qawaidul fiqhiyah dan termasuklah fiqh, tidak nah. Tu. Itu suatu perkara untuk kita tahu lebih lanjut lagi, untuk nak mantap lagi kefahaman kita dan juga kejak lagi hati kita kerana mengerti, memahami dari sudut yang orang panggil yang lebih makna semata-mata daripada sebab terbenarnya maknanya sesuatu hukum atau perintah Allah Taala itu. Jadi ditanya daripada hikmah, yakni tentang hikmah pada mendahulukan wuduk di atas semaya. Ambil air semaya dulu, lepas tu semaya ni. Apa hikmah? Sebalik daripada takdim ini. Dan sabab disuruh. Ni sabab disuruh membasuh anggota yang empat. Anggota yang empat, mana muka, mana tangan, kepala, kaki ni. Dahulu daripada masuk di dalam demikian ibadah itu, yakni semaya. Dan apa munasabahnya, apa kaitannya antara dua ibadah itu, yakni air semaya dan sembahyang. Itu masuk dua ibadah tu. Apa munasabahnya? Munasabahnya tak adalah domnya tu. Munasabahnya antara dua ibadah tu. Mana air semaya dengan air semaya, apa kaitan? Itu makna munasabah, pertambatan di antara keduanya. Tanasub, mana munasabah air semaya dengan semaya tu. Kaitan apa dia? Yakni kita tu sehingga kan air semaya itu makna sembahyang itu makna terhenti nak jadi sah dia tu dengan air sembahyang. Apa kaitan dia nya? Apa munasabah dia nya? Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, ada pun hikmah mendahulukan wudud di atas sembahyang. Maka iaitu kerana wuduk itu diambil daripada wadha'ah, dari segi perbahasan kalimah lafzi, lafaz dia diambil daripada perkataan wadha'ah, dan iaitu bersih dan cuci ataupun makna suci, bersih ataupun cuci. Itu makna wadha'ah. Dan solah itu ia afdal ibadat badan. Semaya ni ialah ibadat badan, ibadat tubuh badan yang paling afdal. Kamu dia daripada beriman. Ibadat badan yang paling mulia, yang paling afdal selepas daripada beriman ialah as-salah, yakni semaya. Maka munasabahlah, makna sesuailah. Lah bahasa Kelantan kita panggil kebaanglah bahawa adalah ia wuduk sana. Tu wuduk mendahulu baginya, bahawa adalah ia mendahulu baginya, bahawa adalah ia wuduk mendahulu baginya bagi sembahyang. Istimewa pula apatah lagi, lebih-lebih lagi pula dikatakan ia di dalam semaya, dikatakan di dalam semaya itu munajat dengan hak Subhanahu wa taala. Apatah lagi dikatakan dalam semaya ni, kita ni sebenarnya bermunajat dengan Allah Taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap, berbual-bual dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk perhimpunan orang yang banyak. Yang pertama, semaya ni ada makna munajat dengan Allah Taala, satu. Yang kedua, semaya berjemaah pula ada makna di sini ialah duduk perhimpunan orang banyak pada ghalibnya, yakni kerana semaya berjemaah. Maka dia ada makna belaka tu, ada kaitan dengan wuduk belaka tu. Munajat dalam semaya tu makna kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya perhimpunan orang ramai dan tiap-tiap salah suatu daripada keduanya munajat dengan hak Subhanahu wa taala dan duduk perhimpunan orang banyak sangatlah patut demikian itu, mana yakni bersih. Kerana wuduk tu ambil daripada wadha'ah dengan makna bersih ataupun suci. Jadi kita nak munajat dengan Allah Taala, maka sewajarnya lah, sayugilah makna kita ni dalam keadaan suci. Pas kita duduk dalam keadaan orang panggil berhimpun ramai-ramai pun juga maksudnya kita kena bersih. Kerana cemar kotor itu meliarkan manusia daripada kita dan menyakiti kita menyakiti orang dengan bau yang busuk tu, dan dengan orang panggil kotoran. Maka munasabah lah orang panggil membersihkan dulu tu sebelum daripada semaya. Kerana semaya ni ada makna munajat dengan Allah Taala dan juga ada makna berhimpun pada ghalibnya, yakni apabila kita semaya secara berjemaah. Ada pun sabab ditentukan ditentukan itu pada segala anggota,
ditentukan itu, yakni pada segala anggota yang empat ini pada wudu ditentukan itu wudu lah, perbuatan wudu tu. Tu mengambil air semaya tu. Bakpo tertentu dengan segala anggota yang empat ni. Bakpo tak basuh tekak, kau basuh dada, kau basuh lutut kau misalnya. Bakpo anggota mana muka, tangan, kepala dan juga kaki. Bakpo. Bakpo anggota empat ni, yang dipilih ni. Jadi apa ini diraikan, dimuraahkan pada membersihkannya. Tu. Maka sahabat disuruh membasuh dua tangan dahulu daripada memasukkan di dalam air, kerana hendak memeliharakan air itu daripada cemar-cemar dan luak-luak. Basuh tangan dulu kot luar supaya orang panggil memeliharakan air itu daripada cemar-cemar dan luak-luak, mana benda-benda kotor. Dia sahabat disuruh berkomor-komor dan memasuk air di dalam hidung. Tu dia supaya mengetahui akan sifat air daripada rasanya, dan baunya dan warnanya. Tu. Ini hikmat dia. Jadi apa? Orang panggil berkomor dulu, kemudian isi air ke hidung. Sebab untuk kita tu idrakkan orang panggil sifat air itu. Tidak kau orang panggil yang kita nak beri perhatian kepada sifat-sifat air itu pada rasa dia, kecapan berkomor-komor. Boleh rasa lah air tu. Mungkin mana kita tu nak rasa nak ambil saja-saja tidak mana berkomor-komor tu lah kita dapat rasa air ni setara mana Jadi kalau dia orang panggil melampaui daripada hak rasa yang biasa-biasa, air mutlak, maka itulah kita tahu bahawasanya air itu berubah berubah sedikit ataupun berubah banyak. Kemudian apabila dah dekat air itu dengan kita, warna dia kita nampak. Jadi dimasukkan dalam mulut atau boleh dikecap, kemudian dimasukkan dalam hidung, itu boleh hidup bahang dia. Bahang busuk ke bahang lagu mana tu. Itu hikmat daripada berkomor-komor dulu, kemudian hisap air ke hidung. Tu kerana dan supaya mengetahui akan sifat air daripada rasanya, dan bahunya, maksudnya baunya, dan warnanya. Dan sahabat itulah didahulukan berkomor-komor kerana mulia mulut. Tu komor-komor dulu kerana mulia mulut. Dan sahabat dituntut membasuh mukanya. Lepas tu apa basuh muka kerana bahawasanya ia terlebih mulia daripada segala anggota manusia. Zahirnya ialah muka. Jadi basuh, cuci, bersih anggota yang paling mulia dulu. Tu muka-muka ni ialah anggota yang paling mulia, anggota zahir yang paling mulia bagi manusia. Maka itulah yang sepatutnya diberi perhatian, maknanya diutamakan berbanding dengan yang lain. Dan wuduk diambil daripada wadu'ah, iaitu elok dan bersih. Samalah sebagaimana di atas ni, iaitu elok dan bersih. Dan muka itu terlebih sebenarnya dielokkan dan dibersihkan akan dia, akan muka. Hak paling wajar dibersihkan dan dielokkan ialah muka lah. Tu. Kemudian sahabat disuruh membasuh dua tangan. Limadha? Kerana apa? Kerana adalah keduanya dua tangan tempat berusaha mencari yang halal dan juga yang haram. Tu. Tangan-tangan ni alat untuk orang panggil kita cari rezeki, cari harta yang halal ataupun yang haram. Dia tempat berpergian, ialah tangan. Maka patutlah kita sucikan keduanya tangan. Kemudian disuruh sapu kepala kerana mulianya kepala. Sebagaimana muka tu makna mulia, kepala juga mulia. Dan lagi dapat baginya bahagia daripada yang demikian itu. Maksudnya dapat juga baginya bahagian daripada yang demikian itu. Sebagaimana muka tu tempat yang mulia, dia tempat yang paling musa untuk kita bersihkan diri. Mana dia? Begitulah juga kepala. Dan direngankan. Ini mazhab kita pada kepala. Lepas tu apa tak basuh habis kepala ni. Kalau begitu makna dia tu seumpama dengan muka, makna mulia. Lepas tu apa tak basuh habis. Direngankan padanya pada kepala. Yang ni dengan bahawa kita menyapu saja, tak payah basuh mazhab kita. Kerana pada ghalibnya kepala ni tertutup pada ghalib. Orang pakai piuh, pakai topi, kepala ni biasanya tertutup. Yakni tertutup, tertutup itu makna tertutup dengan upama kopiuh. Begitu nak. Yakni tertutup dengan upama kopiuh. Tertutup itu kena baik aja dia. Yakni tertutup dengan upama kopiuh ataupun benda-benda lain. Jadi dengan sebab itulah ditakfir, direngek kepada membasuh kepala dengan bahawa disapu saja kepada kepala. Sebab
Sebab biasa-biasanya ni kepala ni makna dia tertutup, maka dia tidak terdedah kepada pencemar ialah mano. Tidak sebagaimana muka ni kita naik motor juga siapa ada rumah juga atau siapa mana kalau bawa kain putih sapu nampaklah cemar debu-debunya ni. Jadi kepala tu ditutup, maka orang panggil pencemaran yang berlaku padanya adalah pada tahap yang paling sedikit yang berbanding dengan muka. Tu. Maka dengan sebab itu ditakrifkan hanya menyapu sedikit sebahagian daripada kepala. Umpama kepiyah dan serban, kemudian maka disuruh menyapu dua tangan, dua telinga. Dua telinga. Sebab apa? Bapa sunat, ni sunat lah. Sunat sapu dua telinga kerana adalah keduanya daripada kepala atas satu qaul. Jadi kalau telinga itu adalah sebahagian daripada kepala, kalau mazhab kita Imam Syafi'i bermakna sapu kepala sapu di telinga. Tapi tidaklah, tak memadai kita ni. Tu. Sapu di telinga saja untuk kosak untuk sapu kepala makna tidak boleh, tak memadai. Itu dia ada hadis dia yang menjadi pertikaian. Jadi maknanya jadi itu di atas satu qaul. Telinga ni sebahagian daripada kepala dah. Di atas satu qaul. Di atas satu qaul bahasanya telinga tu ialah sebahagian daripada atau ia daripada muka atas qaul yang lainnya. Telinga itu ialah daripada muka dan kerana adalah keduanya. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i itu telinga tu tak wajib kita basuh muka pada masuk muka. Maknanya dia juga bukan sebahagian daripada muka juga. Tu. Dah tidak daripada kepala, tidak daripada muka, pas gapo dia. Dia mana sesuatu yang lain. Mana dia berhubung dengan tengkuk tu. Itu tak kisahlah Tapi maknanya ada qaul yang mengatakan sebahagian daripada muka, sebahagian daripada kepala. Kalau sebahagian daripada muka, wajib kena basuh jugalah dia masuk basuh muka. Tu. Di atas qaul itu ayat kata hikmat bapa sapu di atas telinga dan atas qaul yang lainnya, dan kerana adalah kedua nyonya telinga kedua nyonya telinga dua telinga tempat diam yang terlebih mulia daripada segala hawasi manusia. Hawasi makna mudrikah. Hawas mana penidrak makna ala pengesan. Seperti penglihatan, pendengar manusia, iaitu mendengar yang mendapat dengan dia dengan telinga ni daripada jihad yang 6. Mana jihad yang 6? Mana jihad yang nan arah. Nan daripada jihad yang 6. Jihad ni maksudnya arah azimu. Daripada jihad yang 6. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tu dengar. Dan tiada farak antaranya dan sabak disuruh membasuh dua kaki. Dan tiada farak antaranya antara jihad yang 6 ini. Tidak ada beza. Tidak ada beza antara jihad yang 6 ni, sama saja. Baik kanan, baik kiri, baik depan, baik belakang, baik atas, baik bawah. Qala musannif rahimahullah taala, dan sabak disuruh membasuh dua kaki. Apa basuh dua kaki? Kerana bahasanya adalah keduanya, dua kaki itu tempat pergidatan. Istimewa pula berjalan dengan keduanya, dua kaki sana kepada tempat yang tiada patuk pada syarung. Jadi kita ni duk bergerak, duk berjalan tempat-tempat yang tak patut pada syarung. Sebab tu bila kita tu nak menghadap Allah Taala, kita kena bersihkan dia. Wudu itu ambil daripada wadu'ah, maknanya bersih. Bersihkan kaki kita itu secara maknawinya duduk di tempat-tempat maksiat, duduk di tempat-tempat tak comel tu kaki lah. Kaki duk pergi, maka kena bersihkan kaki tu. Tu. Jadi bersihkan kaki daripada kotoran zahir. Tu. Ini makna kotoran yang batin pada makna tu. Apatah lagi maknanya kaki itu makna duk di tempat-tempat yang maksiat, yang tiada patut pada syarak, maka munasabahlah disucikan keduanya kaki. Maknanya munasabah makna sesuai lah. Dan lagi ditambahkan di atas barang yang tersebut dahulu pula sabak munasabah hok yang telah dia beritahu sana ni, tambah lagi sabak munasabah suruh basuh anggota yang 4 itu selain pada hok dia tafsil saat ni satu persatu saat ni. Selain daripada tu munasabahnya basuh anggota yang keempat ni ialah maknanya basuh disucikan dan lagi ditambahkan atas barang yang tersebut dahulu dia sebut dah satu persatu.
Yang ni basuh tangannya, berkomonyo neh. Sebab munasabah disuruh basuh anggota yang 4 itu kerana jatuhlah daripada memakan buah-buah yang ditegahkan oleh abuna Adam, oleh ayah kita Nabi Adam AS. Ia berjalan dengan 2 kakinya. Nah, duk makan buah khuldi tu. Nombor 1 sekali abuna ni, pok kita semua ni, Nabi Adam AS. Jadi dia duk pergi kepada pohon. Makna al-khuld itu, syajaratul khuld itu dia gitu dengan apa? Dengan kaki. Tu. Dan mencapai dengan 2 tangannya bagi buah itu. Dan hadapkan dengan mukanya. 3. Dan memakan dengan mulut. Makan dengan mulut. Dan menghantar tangannya di atas kepalanya. Dia letak kepala, dia letak tangannya di atas kepala. Tu. Maka munasabahlah. Jadi dia letak tangan dia di atas kepala ni. Mana lepas daripada makan. Jadi munasabah dah. Itulah hak ni hak tambah idafi. Orang panggil info ataupun maklumat tambah makpo munasabahnya basuh anggota yang kepak ni. Sebabnya ni ayah kita iaitu Nabi Adam AS yang dia bersalah makan buah khuldu. Nah itu maknanya nombor 1 sekali dia pergi dengan 2 kaki dia. Dia pegang, dia mengadap dengan muka, makan dengan mulut, kemudian dia letak tangan dia di atas kepalanya. Maka munasabahlah disucikan segala anggota itu. Nah, qala musannifu rahimahullahu taala suila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an bahawasanya kata Imam Razi adalah wudu tiada dapat dikirakan dengan akal. Ini pandangan Imam Ar-Razi. Wuduk tu tidak dapat difikirkan. Mana tak dapat nak diakulkan, dimengertikan. Sesuatu yang bukan masuk dalam ta'akuliyah. Benda yang boleh dimengertikan. Yang kebanyakannya wuduk itu atas pekerjaan ta'abbud. Ta'abbud ni maknanya perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah kita pakai buat. Lagu mana Allah Ta'ala suruh, lagu itulah. Suruh basuh muka. Bagaimana Rasulullah suruh, begitulah. Mana Rasulullah basuh muka, kita basuh muka. Tiru semata-mata. Tak payah apa nama. Bapa basuh muka. Bapa basuh. Tu. Tak mengapa. Hanya itu kebanyakan daripada perbuatan adalah ta'abud. Tu. Jadi di antara ilmu yang Nana ambil secara tak langsung lah dalam muqabalah dengan Allah yarham Mufti Kelantan Haji Hasbullah Awan. Itu semasa muqabalah imtihan. Bukan imtihan kabul. Imtihan akhir. Mana kita mengaji di mana kuliah Pondok Daud Naim dulu kelas lanjutan Jadi dia boleh menggo dia orang mengajar dia. Dia makna dia mufti ni ada orang minat mengajar, ada tak minat. Ni minat mengajar kan. Jadi walaupun dia tu duduk orang panggil temu ramah kita, makna duduk tanya soalan kepada kita kadang-kadang dia dengar tak secara tak langsung duk berilmu tu. Jadi setengah daripada dobik pecamil lah. Orang panggil ibadat mana sesuatu yang kita tu berhajat kepada niat Jadi kata beliau maknanya perkara yang kita berhajat kepada niat tu ialah perkara yang kita tak mengerti. Benda yang kita tak reti. Benda yang kita reti, benda tu tak berhajat kepada niat. Basuh berok kita reti. Reti lagu mana pula? Lah, terah tak basuh lagu mana? Berkulak lah punggung kita Maksud dia bukan tak mana kita reti tu ambil air semaya. Kita retilah perbuatan ambil air semaya. Tapi apa basuh muka? Bapa basuh tangan. Bapa basuh tu. Jadi kata seorang mu'allaf, orang asli. Ya masa tu umur dia bahaya anak lah. Tapi kita masa tu boleh dikata ke tidak remaja dah lah. Orang panggil 20 lebih dah tapi maknanya muda lagi lah tak ada putih, tak ada mutih, sikit rambut lagi. Bahaya atas bawah, hitam lagi comel Jadi masa duk mandi di kolah ramai-ramai gitu, dia dua muskilah kena ke dia ni sebab ni Jadi maknanya kita ketung ni tubik ke punggung tapi ambil air semaya tak basuh pun punggung jadi duk basuh muka, basuh tangan. Kita tak pernah terlitah benda lagu tu sebab benda tu makna benda yang tak abudi Jadi kata Allah yarham maknanya Sahibus Samahah, makna mufti Kelantan kita dululah. Jadi makna benda yang kita tak reti itulah berhajat kepada niat ibadah kita apa kita semaya begitu kerana kita turut Nabi. Apa yang Nabi buat tapi dia tanya tu, tapi ni ada pandangan yang berbeza lah jadi seperti kata Imam Ar-Razi ni, dia kata tak boleh nak dimengertikan.
Tidak boleh nak dia ta'akulkan akan dia. Jadi supalah dengan ni. Jadi kerana sebab itulah dia berhajat kepada niat. Sebab fungsi niat tu ialah untuk nak tamyiz, nak membezakan. Tu. Jadi mana perkara-perkara yang berhajat kepada niat tu benda yang ghairu ta'aqquli, makna benda kita tak boleh nak ta'akulkan akan dia. Begitu dhabit dia. Itu bukan dhabit ni dia lain daripada kaedah. Dia kaedah lebih mantap daripada dhabit. Kaedah pun kaedah fiqh ni kaedah tu aghlabiyah saja, bukan qat'iyah. Tetapi dhabit ini dia lebih rapuh daripada kaedah. Sebab dhabit ni, jadi kalau istilah ilmu sains dia panggil hipotesis. Maksud sesuatu yang belum lagi mantap, boleh berdiri dengan mantap lagi, berbeza dengan teori. Teori ni dah buat eksperimen, dah ada dah pembuktian dia secara nyata. Jadi itu maknanya dhabit ni makna suatu pedoman sahajalah. Tu. Dhabit dia tu maksudnya ialah kalau benda yang kita tak boleh mengertikan, itulah yang berhajat kepada niat. Tu. Jadi sepertilah kata Imam Ar-Razi ni, dia kata mana wuduk ni bahagian yang tak boleh nak ta'akul. Jadi sebagaimana jawab saat itu boleh ta'akul tu. Hak sana. Hak jawab daripada mu'alif kita saat itu bermakna wuduk ni benda yang makul. Apa orang panggil basuh tangan ni? Sebab tangan ni kita berusaha cari hak halal, hak haram duk pergi itu ini duk metak itu tangan lah. Jadi sewajarlah kita, dan maknanya air semaya wuduk tu ambil daripada wadah, makna bersih. Kaki duk pergi berjalan tempat haram, patutlah orang panggil mulut duduk berkecek sebab tu maknanya dalam kita Rawai'ul Bayan disebut bahasanya apa kita baca ta'awuz, berta'awuz dulu sebelum daripada baca Al-Quran, sebab nak bersihkan mulut ni. Apa mulut kita ni, kita duk mengopak, kita duk kecek berlawak, lepas tu nak baca ayat suci Al-Quran. Jadi tak tasuklah. Tu dari segi ta'akulinya begitu. Tapi kata Imam Ar-Razi, dia kata bahawasanya wuduk ini tiada dapat dikirakan dengan akal yang kebanyakannya atas pekerjaan ta'abudi. Ta'abudi semata-mata ikut perintah Allah Rasul. Yang semata-mata makna ta'abudi, yakni tiada masuk di dalam bicara kita. Bicara akal kita. Pertamanya, masih lagi kata-kata Ar-Razi ni. Pertamanya a'dha, yakni anggota. Disuruh basuh anggota yang 4 itu zahir. Zahir maksudnya kita tak kerti. Tak kerti. Apa basuh muka? Itu maksud dia. Yang pertamanya ialah a'dha, yakni anggota. Disuruh basuh anggota yang 4 itu zahir. Zahir itu maksudnya ialah apa basuh muka? Apa sapu kepala? Ialah hak tadi pandang yang pertama hak mu'alif kita sebut tadi, kepala tu apa pula tak basuh, sapu je. Direngankan pada kepala, kerana kepala ni biasanya tertutup. Tu makna beza dia tu dengan basuh muka. Apa basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Kepala ni sebahagian, lepas tu pula sapu je. Tu. Jadi kalau mengikut ni Imam Ar-Razi ni, a'dha, yakni disuruh basuh anggota yang 4 itu zahir. Maksudnya kita tak faham apa basuh muka, apa tak basuh anggota yang lainnya. Tu. Yang keduanya bahawasanya tempat keluar hadas itu tiada wajib dibasuhnya. Cuba sini. Tempat keluar hadas itu apa dia? Yakni punggung tak disuruh basuh, tak wajib basuh. Serta ada yang berlemuk itu di sana, yang berdirinya maksudnya ialah kalau berlemuk dengan najis pun dia tidak syarat, melainkan orang sel-sel bol sat ni. Tu tak wajib kena basuh. Jadi orang salim tu maksudnya tidak syarat orang panggil bersih daripada najis. Jadi tempat hok keluar hadas, jadi bukan maksudnya keluar hadas najis tu bukan hadas. Keluar sesuatu. Sebab hadas ni benda yang maknawi. Tapi sebab yang jadi berhadas tu ialah keluar sesuatu daripada tu lah. Apa tak basuh situ? Sepatutnya basuh situ nak. Itu kata hujjah Imam Ar-Razi bahasanya tidak makul. Tak boleh nak dimengertikan. Jadi keduanya bahawasanya tempat keluar hadas itu tiada wajib dibasuhnya. Serta ada yang berlemuk itu di sana, yang berdirinya, mana yang berada di tempat tu. Tempat keluar najis ni. Situ maknanya apa tak basuh situ. Tu. Kalau benda tu benda yang kalau benda tu tak akuli. Tu. Dan segala anggota, yakni anggota yang 4 itu wajib dibasuhkan dia. Muka wajib kena basuh, tangan wajib kena basuh, kepala makna kaki wajib kena basuh. Pah ketung kok mana? Pah panggil keluar qada hajat tu baik kok mana? Tu. Bapa hak tak berkaitannya, seolah-olah gitulah. Jadi kita tak faham. Lepas tu apa kita ambil semaya tu balas tu, basuh benda tu. Anggota 4 kerana ikut Nabi, ittiba'ur Rasul. Tu. Jadi tu nak ayat kata tak faham, tak reti Dan tiada berulma padanya suatu. Tengok.
Dan segala anggota, yakni anggota yang empat itu wajib dibasuhkan dia anggota yang keempat. Dan tiada berlama padanya anggota yang empat itu suatu. Tak ada berlama dengan apa pun. Kok pun duduk berlama, ada juga kena sibuk-sibuk kena. Nah, situ tak wajib kena basuh. Kok mana pula? Nah, itulah dalil menunjukkan bahasanya bagai yang ghairu ma'kul. Tak boleh difahami. Tu. Tidak masuk dalam kira bercara kita. Itu yang ketiga, dan ketiganya bahawa ditentukan dengan air, tiada boleh dengan yang cair, yang lain daripada nyonya air. Lepas tu pula basuh tu pula dengan air, dan tentu dengan air, tidak dengan cecair. Maknanya serta ada itu wajib dibasuh dengan air, tiada boleh dengan yang cair, yang lain daripadanya air, tak boleh. Bahawasanya wudu memadai dengan air yang busung lagi keruh. Air tu keruh, busuk sikit. Tiada memadai dengan air mawar. Air mawar bau sedap. Air mawar tu bau sedap. Tak sah kita buat ambil air supaya. Lepas tu air keruh, bau busuk sikit-sikit tu tak apalah, bau keruh dengan tepat, sebab tepat dia diam. Bukan berubah dengan sebab benda-benda lain. Tidak Dia busuk kerana dia duduk diam ataupun orang panggil bau tanuh. Tepat makor dan mamar dia. Makor tepat diam dia dan tepat lalu air tu. Tu. Jadi sah pula. Air mawar hok bau sedap ni tidak sah pula. Gua nak kira lagi tu. Kalau mengatalah tak akuli. Tu. Itu dia nak ayat kata maknanya bagi yang tidak masuk dalam bicara akal kita. Tu. Atas kira-kira halusnya air lagi baik baunya. Atas kira-kira halusnya air mawar sat ni lagi baik baunya, tiada jadi pula. Kok mana pula? Air mawar tu halusnya dan juga baik baunya tidak sah. Air hok keruh sah pula keruh dengan sebab seluk kau dengan air teh susu tu sah pula sebab orang panggil cuba teh susu tu kerana seluk tempat dia duduk situ keruh jadi maknanya sah pula. Hak ni tidak sah. Sedekah bang sedap. Tu gua nak kira itulah ayat kata ghairu ma'kul. Dia keempatnya bahawasanya tak kala ketiadaan air dipaling, maksudnya digantikan kepada tayamum. Dipaling diubah kepada tayamum. Dan tiada ada yang dikehendak wudu bersih. Betapa dipalingkan wajib tayamum? Kerana ia mengkotorkan anggotanya. Ngat tanah menjadi membersih ke? Ngat tanah. Mana tayamum sama bersihlah tu. Bersih sangatlah tu. Jadi nak ayat kata ghairil ma'kul. Tu hujah mana Imam Ar-Razi. Bahasanya orang panggil kalulah untuk membersihkan. Sebab itu dia duk bahasa ni lah hikmah-hikmah tadi. Kalau untuk membersihkan lagu mana? Kalau tak ada air paling berpindah kepada tayamum dengan debu tanah. Lepas tu duduk comor, duduk lama debu tanah dekat bersih sangatlah tu. Tu. Itulah maksudnya ialah benda tu ghairil ma'kul. Tu. Jadi dia nak tolak nak menafikan benda tu makul. Bukan menafikan hak perbuatan tu dak jadi kalau lah benda tu makul sepatutnya bukan ganti dengan debu tanah lah. Ganti dengan benda lain. Misalnya kerana ia mengotorkan anggotanya bukan membersihkan. Tu pak. Dan kelimanya menjadikan menyapu atas zahir khuf pula. Atas zahir ni zahir. Ni zahir, ni batin. Oh, sapu atas belakang, zahir. Itulah perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau agama ini dapat ditaakulkan dia semua perkara yang berlaku dalam agama itu kalau menyapukan di atas khuf itu bukan di atas lah, sepatutnya di bawah. Tu hak munasabahnya Jadi menyapu di atas khuf menempati tempat membasuh akan dia akan makna khuf dan iaitu tiada dapat dikirakan maknanya. Dikirakan mana? Apa munasabahnya? Apa kaitan makna sapu atas khuf ni? Tempat mana sepatutnya bawah lah, apa di atasnya itu makna tak dapat dikirakan maknanya. Maksudnya tak dapat dikira dengan akal kita 5. Dan keenamnya diwajib mandi tak kala keluar mani. Keluar mani wajib kena mandi. Dan keluar qada hajat, keluar istilah kedua qada hajat tu keluar qada hajat kecil atau besar dipadakan dengan wuduk juga. Ambil air semaya aja. Iaitu menyalahi fikir akal. Sebab apa? Kerana mani terlebih ringan daripada qada hajat. Kita kembali mana kalau kita kira air mani kok kembali juga ke
Air mani, air kecing dengan tahi. Hok mana lebih ringan? Mani lah jawab dia. Tapi mani ni kena besar, kena mandi nah. Tak cukup dengan mengambil wudu. Sedangkan qada hajat kita, qada hajat ni keluar haji tu lebih besar daripada mani. Air kecil dengan tahi tu lebih besar daripada mani, lebih berat daripada mani kalau kita kira ni. Tapi memadai dengan wudu je. Itulah ayat kata ghairu ma'kul. Tu makna dia nak ayat tu je ni. Jadi menyalahi fikir akal kerana mani terlebih ringan daripada qada hajat kecil dan besar. Maka maknanya mualif kita ni, kalam Imam Ar-Razi itu ditolak yang berkata tiada dapat keluar tiada dapat dikira dengan akal itu hanya sesungguhnya adalah dapat dikirakan akal padanya perkara yang tersebut sana yang dikata oleh Imam Ar-Razi, kata tak boleh nak kira dengan akal. Boleh, apa tak bolehnya? Tu dikirakan akal padanya perkara yang tersebut sana. Tu kerana yang adalah pada anggota wudu itu banyak datang yang hajatnya, yang jahatnya. Anggota mana tangi, hok kita buat jahat. Sebelum ni duk metak tu ni. Tangilah. Tu. Cuba kita duk mengopak tu makna lidah kita, mengopak, duk memfitnah orang, duk menghasut orang, betul lidah. Jadi sekarang itu makna lidah yang kotor, mulut yang kotor, penuh dengan kemaksiatan. Begitulah juga tangi, tu. Jadi adalah pada anggota wudu itu makna tangan, muka, mana kepala dan mana kaki itu ialah banyak datang yang jahatnya. Kerana muka itu tempat keluar perkataan yang jahat-jahat. Mana mulut duduk di muka. Perkataan yang jahat-jahat banyak tubik ke mulut, yang mulut tu di muka. Dia banyak memandang barang yang diharam. Mana duduk di muka, mata ni. Tu maknanya mulut, mata semua duduk di muka belaka. Dia. Kira-kiranya basuh muka tu nak basuh bagi-bagi ada di muka. Seperti mulut, mata. Dan dua tangan, pegawai, makna alat. Membuat kesalahan. Pegawai tu makna alat. Dan pada kepala tempat mendengar perkataan yang diteguh ke. Mana perkataan yang dilarang pada syarak dengan telinga. Ni telinga duk mana? Duk kepala. Dan dua kaki pegawai, mana alat bagi dia yang demikian. Melakukan kejahatan. Demikian maknanya melakukan kejahatan. Maknanya kedua kaki kena pergi. Maka munasabah sesuailah dituntut membasuh akan yang tersebut itu. Yang tersebut sangilah baik kepala, tangan, dua kaki. Apa tu? Supaya suci baginya, bagi seorang itu daripada yang datang kejahatan daripadanya. Orang panggil anggota saat ni, hambarayan. Maksud seperti tangan, kejahatan yang terdiri daripada hamba ialah daripada mulut, daripada mata, daripada telinga, daripada kaki. Jadi kita nak munajat dengan Allah Ta'ala ni biar bersih belakang. Ialah dengan berwudu. Dan tak kala adalah kepala pada ghalibnya tertutup. Kepala ni pada ghalibnya. Kepala ni ghalibnya tertutup. Tempat orang pakai topi. Ni misalnya. Pakai piah, pakai sokok. Bukan kita orang Islam sajalah tutup kepala ni. Tu. Biasa ghalibnya, sebab tu disebut ghalibnya. Ghalibnya ialah tertutup. Maka pada ghalibnya tertutup direngankan padanya, pada kepala dengan memadai menyapu jua sapu cukup dah. Sebab dia agak tidak terdedah lah mana kepada kekotoran sebab ditutup. Dan jawabnya yang keduanya, bahawa tempat hadas tiada wajib dibasuhnya. Mana punggu tu? Tempat tubik najis tak wajib kena basuh. Kerana pendapatan itu lain daripada yang demikian itu. Jadi punggu-punggu tu bukan tempat kita mendapat, yakni mendapat sesuatu. Macam tangi. Tu dia panggil mudrik, benda yang kita idrak sesuatu. Dapat yang dergasa. Rasa orang panggil kasak kau, licin kau, panah kau. Tu. Mata, telinga, semua tu duduk di muka. Kepala tu tempat indera, punggu ni bukan tu. Maka itulah hikmah makna tidak wajib dibasuh kerana pendapatan itu lain daripada yang demikian itu, tempat keluar najis ataupun makna tempat jadi berhadas. Dan ada pun dalil yang ketiganya. Yang ketiganya apa dia? Yang ketiganya tertentu dia dengan air. Apa dengan air? Tu. Ini jawab dia mana bagi. Dan ada pun dalil yang ketiganya
apa yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi, maka didirikan tertentu atas air itu. Apa dengan air? Tatkala adalah ia melengkapi ada padanya pada air daripada halusnya air dan nipisnya air yang tiada ada pada yang lainnya air. Dengan sebab sifat air itu maknanya halus, sebab tu dia boleh menghilangkan, bukan sekadar panggil ain najis, bukan orang panggil sifat-sifat dia, kesan-kesan dia. Begitu juga kotor yang lain. Itu makna air. Karena itulah kata kil tiada ia mempunyai warna air sana. Sebab itulah kata kil tiada ia air tu mempunyai warna, hanya warna mengikut warna tepaknya. Tepak tu warna gapo kalau warna purple lah air tu nampak boboh dalam beladi warna purple jadi nampak purple air tu ikut tepak. Dan dalil yang keempatnya kata ghairul ma'qulin. Dalil keempat oleh Imam Ar-Razi kata wuduk ni orang panggil tidak makul. Dia kata diwajibkan mandi tak kala keluar maning dan qada hajat dengan tu maknanya dipadakan wuduk. Tu itu dalil yang keempat. Jadi dan ada pun dalil yang keempatnya. Yang keempat dan dalil yang keempatnya adalah asal wuduk itu menuntut bersih. Maka yang demikian tiada dapat malaikan dengan air. Maka tatkala ketiadaan air digantikan dengan tanah, jadi tempat air kerana lobo atasnya di atas yang dituntut syari'. Lobo atasnya yang dituntut syari' oleh syari' mana Allah Ta'ala lah. Jikalau tiada padanya pada seorang itu mana bersih sekalipun, tiada padanya pada tanah saat itu bersih sekalipun, sekalipun dia tak boleh nak membersihkan sekalipun, tapi lobo atasnya yang dituntut ke syari'. Mana lobo maknanya lobo di atas apa yang dituntut oleh syari'. Tu. Kerana kita ni menurut perintah semata-mata ni. Dan ada pun dalil yang kelimanya, kemudian yang kelimanya menjadikan menyapu atas zahir khuf, mendapati tempat membasuhkan dia. Apa sapu atas zahir. Ada pun dalil yang kelimanya, maka ditolakkan padanya pada dalil yang kelima kerana memadai dengan sedikit sapu pada khuf itu sabak dimudahkan. Itu dia panggil murakhas. Mana rukhsah yang sabitlah iaitu makna direngankan oleh syarak. Ada pun orang panggil sapu di atas khuf itu ialah sabit diringankan oleh syarak kerana benda tu benda yang ditarkhiskan, benda yang dimurahkan, seperti dimudahkan menyapu kepala, tiada lainnya lain daripada anggota kepala. Tidak boleh sapu selain daripada kepala. Mana sapu tangan tak boleh nak sapu, kena basuh. Yang tinggal daripada segala anggota wudu, maksudnya selain daripada anggota wudu, maknanya kepala tu boleh sapu. Tu. Dan ada pun dalil yang keenamnya. Dalil yang keenam, apa dia? Mandi tatkala keluar mani. Situ. Dia keluar qada hajat, memadu dengan semai. Jadi dalil yang keenamnya, maka tegah daripada katanya diwajibkan mandi pada mani. Dan tiada dipadakan dengan wudu. Maknanya keluar mani sana. Ambil wuduk tak mana kerana tiada berulang-ulang di dalam sehari semalam. Mana datanya orang panggil hadah besar ni. Tu. So pun inilah makna seperti kita kata haid ni. Perempuan yang haid tak wajib qada semaya, tak wajib qada semaya ni. Tapi puasa wajib kena qada ni. Tu. Bapa ni kalau kena qada semaya nyanyo lah nyanyo lah orang tinonyo kena qada dia qada semata. Puasa tu apa kena qada? Puasa sebulan dalam setahun tu sebulan aja. Tu. Jadi maknanya bapa keluar mani ni maksudnya ialah kena mandi sebab air mani ni tak ada lah orang tu sampai 5 kali. Malaikat orang baru orang baru temung. Orang baru temung ni tak ada arah siapa-siapa dia pun lagu tu berlaku. Baru jumpa kan orang baru jumpa agama pun tak bergenak bawa molek sudah semaya tarawih, semaya witir. Ini berlaku tu masuk kita mula-mula depan duk balik boleh puasa balik kita tu belum jadi tu baru setahun dua duduk pondok
Ada budak tu dia baru jumpa agama ni. Sudah semaya witir bikah bang, nak semaya lagi. Oh. Dia baru jumpa agama semangat ni. Ni bersumpah lah ni. Jadi maknanya pakailah keluar air mani tu sampai 3-4 kali sehari ni. Tu. Sebab tu maknanya ni, hak ghalib, hak baru mula-mula tu lain lah ni. Tu. Jadi ni, kerana tiada berulang-ulang di dalam sehari semalam datanya. Keluar air mani sana. Bersalahan pada bol, mana kencing dan juga umpama kencing sebab berulang-ulang dia pada sehari semalam. Maka kalau kena mandi kat nyanyo lah ni. Tu maka ditakfirkan dia dengan ambil wuduk dia. Maka diringankan hukumnya. Hukum orang panggil baul, kencing dan seumpamanya ni. Kalau itu makna qada hajat sana ni. Yakni dengan bahawa hadasnya itu ialah dengan ambil air semaya ni. Maka dipadakan dengan dibasuh anggotanya yang 4 itu juga bersalahan mani. Mana jaran ia supaya jangan kepicikan atas hamba Allah Ta'ala. Jadi sepik tu makna jadi susah lah. Bagi sepik ni makna susah lah. Nyanyo ke dia ni kena orang panggil lepas pada ketimbul kena mandi. Untuk nak mengangkat hadas ni nyanyolah. Tu itu dah jadi sepik. Sedangkan kita ni acak kecing, acak berok. Sebab acak makan, acak minum, banyak makan banyak minum. Tu supaya jangan kepicikan atas hamba Allah Ta'ala, maka munasabah antara keduanya ni. Antara keduanya di antara orang panggil maknanya keluar mani itu maknanya mandi kena mandi. Kemudian kalau orang panggil kencing qada hajat itu maknanya dengan ambil semaya saja ni. Disebut di dalam fatwa Ramli Saghir. Biasanya fatwa Ramli Kabir. Sebelum daripada ni makna kitab lain. Fatwa Ramli makna Saghir. Yang kecil. Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Mana ni? Maratibut tajrih sudah dah. Sinu tahammuli. Sinu tahammuli makna tahun boleh tahammul hadis. فالخمس للجمهور أو فهم الخطاب والرد للجواب لكن ذا الصواب وهو مقبول بشرط الحلم ككافر أسلم كابن مطعم أولها السماع من شيخ وأقول حدثنا سمعت أنبأ نقل أنبأنا أخبارنا قال لنا زيد وشب فليكن لنا تسمى لدى جمهورهم بالعرض قرأت أو سمعت كل مرضى والشيخ حافظ أو الأصل يرى أو ثقة يمسكه بلا امتراء وهي عند مالك كالأول خلف في الترجيح خلف المعتلي قرأت أو قرئ وإني أسمع تجويده لديه متبع بس يكفي tanda fama madon hada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 120 Maratibut tajrih. Maratibut tajrih, maratibu alfaz tajrih. Martabak tajrih. Murad dia ialah maratibu alfaz tajrih. Martabak lafaz tajrih, yakni tajrih tu setara mana, dhaif seorang tu setara mana, maka perkataan-perkataan yang diitlaqkan untuk merujuk kepada tahap kedhaifan seorang rawi itu setara mana. Qala Ibn Daqiq al-Aid a'radul muslimina hufratun min hufarin nar.
a'ra sini maksudnya jamu irdin bikasani maudhi'il madhi wa dhammi min al-insan. Itulah harga diri seorang mukmin. Itu maksud dia a'ra di sini. Jamak kepada irid. Mana irid? Mana jamu irdin bikasri ain maudhi'il madhi wa dhammi min al-insan. Nah, jadi harga diri maruah orang Islam adalah orang panggil merisikokan hufratun min hufarin nar. Mana maruah orang Islam adalah orang panggil berdepan dengan risiko satu lubang daripada lubang api neraka. Nah, wa khafa ala syafiriha taifatani, berdirilah di atas bira. Nah, biranya api neraka. Panggil apa? Bira ni tebing. Juran. Nah, jurang dipanggil jurang, tebing tu. Berdirilah di atas jurannya anar taifatani minan nas, ya oleh dua kumpulan daripada manusia yang paling merisikokan, yang paling sangat berdepan dengan risiko bahaya masuk neraka. Nah, dua taifah siapa dia? Nah, minan nas al muhadditsuna wal hukam. Masyaallah. Nah, para muhaddis dan juga para hakim. Tu mereka ni seolah-olah duduk di jurang api neraka. Mana tak kena buat, tak kena gaya, silap kerong sikit, gelecoh masuk dalam neraka. Ini suatu dia panggil suatu peringatan yang sangat-sangat kepada mereka yang melibatkan diri dalam hadis. Sebab ni, maksudnya orang panggil muhaddis ini, kalau mereka tidak orang panggil benar, tidak amanah ni, jadi boleh menyebabkan kerosakan kepada manusia yang ramah. Karena hadis-hadis ini ialah masdar dan tempat sumber ambilan bagi dan sandaran kepada hukum. Tu. Begitu juga al-hukam, para hakim tersalah membuat keputusan. Mana menyabitkan kesalahan bagi orang yang tak bersalah. Itu nyanyolah. Kalau tersalah pada menyabitkan orang yang bersalah, tidak disabitkan kesalahannya, itu hingga. Itu prinsip orang panggil perundangan hak zaman moden kita pun begitulah. Jadi wa ma'a kaunil jahi hazaran, serta keadaan orang panggil luka tu makna dhaif. Rawi tu khataran fala khataran, betul lah, khatar makna bahaya, risiko bahaya. Khataran makna bahaya, fala budda, maka tak dapat tidak minan nasihat, daripada nasihat. Nasihat ini bermakna nasihat nak sebut sama-sama makna kita nak kebaikan kepada orang Islam. Tetapi dia memberi makna yang lebih khusus mengikut konteks ayat. Macam sini maksudnya tak dapat tidaklah kena memberi peringatan, mauizah supaya berhati-hati. Jadi naqalahu al-Iraqi fi syarh al-Alfiyatihi. Telah menakal akan dia akan orang panggil makna nasihat pada orang panggil maknanya kaunil jarh khatar ini oleh al-Iraqi pada syarah alfiyahnya al-Iraqi. Dia sendiri syarah alfiyah dia. Dia yang buat alfiyah, kemudian dia syarah sendiri. Jadi wa maratibut tajrih. Dia menakal akan dia akan tambih ni lah, hadza tambih ni. Tambih orang panggil apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil ini. Di dalam syarah alfiyah dia. Itu sebagai orang panggil mukadimah kepada nak menyatakan maratibut tajrih. Nak rakyat katanya ialah mana orang-orang yang menjadi rawi hadis ini, dia ada risiko dia. Kelebihan mereka itu maknanya dia sesuatu yang begitu mulia, begitu tinggi, maka risiko dia juga adalah tinggi. Wa maratibut tajrihi khamsatun. Martabak tajrih ada 5. Kalau martabak ta'dil ada 4, dia tak sama, tak serupa. Martabak tajrih ada 5. Asyara lil martabatil ula man isyara oleh musannif. Bagi martabak yang pertama ala sabili tadalli, di atas jalan menurun, minal a'la lil adna, daripada atas ke bawah. Tu. Daripada atas ke bawah maksudnya yang paling dhaif. Hak nombor 1 tu hak paling dhaif. Bukan paling tak dhaif. Gitu. Itu mana? Daripada yang orang panggil hak paling tinggi di atas adna, hak paling rendah. Paling rendah tu maksudnya dhaif sikit-sikit. Tu. Nombor 1 hak paling dhaif, al-anaf. Mana yang paling dhaif, yang paling kuat dhaifnya. Paling kuat dhaif bukan iaitu perkataan yang ni. Sebab dia ada afu yang paling dhaif. Jadi pada bermula dengan tahap yang pertama.
Tak, yang pertama yang paling teruk kau dhaifan, yang paling dhaif. Tu makna ala sabili tadalli, turun daripada puncaknya yang paling dhaif turun kepada semakin kurang dhaifnya. Nah, ai bihaitsu ala ta'dil tabu'udu an ta'dil, dengan sekira-kira ta tu tabu'udu an ta'dil, sekira-kira jauh dah, maknanya an ta'dil daripada sekira-kira jauh lah, orang panggil al-ula ni. Saya mana sekira-kira orang panggil tabu'udu, mana sekira-kira jauh lah oleh al-ula ni. Al-ula ni ada ta'dil daripada ta'dil, makna yang paling jauh, yang paling jauh daripada ta'dil. Jadi kalau nombor 2 dekat tidaklah jam. Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor 4, nombor 5 tu dekat dengan ta'dil dah. Nombor 4 dengan 5 tu boleh buat i'tibar dah. Sebagaimana dulu. Jadi kalau orang panggil boleh tapung. Boleh tapung dah. Kalau kita kata tiup motor gak boleh tapung. Nombor 1 ni tak boleh sebab cari luah. Kena tukar tahaya. Tukar tiup dia kata pemain kata tukar tiup boh. Tapung, nak tapung juga. Tapung, dia pun ajarlah tu. Lagu mana nak? Kawan tak kerti nak tapung. Tapung sepanjang cari kat ni. Orang panggil buat jujur. Ikut aja lah. Malah basuh nak balon kan. Jadi payuh basuh ni. Tapung kan. Pakar tak lama mana nak ni. Orang wajak tak boleh nak tapung, tak boleh nak tapung. Jadi mana benda hak dhaif ni kadang-kadang masih boleh ditampun. Kadang-kadang tak boleh dah. Jadi hak al-ula itu ialah paling jauh daripada ta'dil. Tu. Tu maksud tabu'udu min ta'dil. Mana jauh, kira-kira dia tu makna terjauh daripada ta'dil. Bi qaulihi, kata asyara, isyaratlah oleh musannif lil martabatil ula. Atau bi qaulihi dengan katanya bi qaulihi itu dia panggil ta'alluq kepada kata asyara, jauh. Kata asyara tu ialah dengan katanya musannif yakdzibu kadzabun wa wadda'u yadha' kadzaka dajjalun fasaqitun waqa'. Yakdzibu, yakdzibu yang berdusta pada hadis ni. Kadzabun mana wadda' wa wadda' yadha', kadzaka tu lain. Tengok dia punya intiqaliyah dia. Berpindah daripada satu martabak kepada satu mak, dia ada kelu-kelu perkataan yang digunakan. Kadzaka dajjalun fasaqitun, tu fasaqitun. Sebab fa tu makna litartib situ. Jadi kadzaka dajjal, kadzaka tu makna kadzaka halagu tu juga. Tak lagi. Fasaqitun saqit. Sakit. Tu dah pindah tu. Huruf fa tu makna litartib, bagi makna tartib. Situ tepat jadi berpindah kepada martabak yang seterusnya. Jadi fasaqitun. Jadi kata yakdzibu yang paling dhaif, kadzab, wadda', yadha', dajjal. Dia dajjal ni makna dia pembohong. Yang banyak berbohong. Tu. Jadi kemudian fasaqitun, tu martabak yang kedua. Fasaqitun waqa'a wa halikun wa zahibun fi. Qala syarih rahimahullah ta'ala yakdibu ay inna aswa'a maratibihi qaulul mujarrih. Artinya sesungguhnya sejahat-jahat martabaknya, maknanya tajrih. Qaulul mujarrih, perkataan mujarrih. Perkataan mujarrih, perkataan orang yang melukakan, yang mentajrihkan rawi ni. Bagaimana dia kata? Fulanu yakdzibu. Dia kata si fulan tu yakdzibu. Tu. Jadi itu menunjukkan orang panggil tahap qadha'ifannya berada pada tahap yang paling atas sekali, yang paling dhaif. Tu. Yang paling jauh daripada ta'dil. Huwa kadzabun, ataupun kata mujarrih fulanun kadzabun. Si fulan itu kadzab wa wadda' dan wadda'. Wadda' lil hadis. Tu. Jadi kadzabun wa wadda' lil hadis, maksudnya bagi hadis. Ia berbeza seorang yang pendusta, seorang yang berdusta pada kalam percakapan, boleh jadi pada hadis dia tidak berdusta. Sebab dia ada beza. Orang ni dia panggil kecek belawak tu biasa aja bagi dia, tapi bila bab hadis dia takut. Misalnya ini maksudnya ialah dusta ni dusta bagi hadis. Ini kalau hadis dia bukan dusta, percakapan dia mimbabil ula lah. Biasanya gitulah. Wal wawu bi mana au.
Waw itu dengan makna au. Sebab apa dengan makna au? Sebab kalau dengan makna waw tu maksudnya kena ada orang panggil gabungan kadzabun wa wadda'un. Kena kadzab dan juga wadda'. Ada salah satu pun jadi dah. Bahawa dia termasuk dalam kumpulan yang pertama ni. Aw wa yada' ataupun dia tu yada'ul hadis. Tu meletakkan hadis mana memasukkannya. Kadzaka yu'addu min hadhil martabati. Dibila dikira daripada martabat ni juga. Martabat al-ula ni, al-martabatul ula ni. Qaulul mujarrihi, perkataan mujarrih. Mujarrih makna orang yang mentajrihkan. Si fulan ni dia kata fulanun dajjalun au kadzabun. Ai kadzabun. Itu tafsir kepada dajjal makna kadzab, yang sangat berdusta. Dia tu dajjal. Dajjal bukan dajjal hanung lah ni. Tu. Itu maklum lah. Jadi kalau dikata seorang itu dajjal tu maknanya karakter dia tu sebagaimana dajjal. Dajjal ni pembohong, penipu daya ni. Kerja dia nak menyesatkan orang itu makna dajjal. Kerja dajjal. Wa hadhihi al-alfazu wa in kanat fi martabatin. Lafaz-lafaz ini sekalipun adalah hadhil alfatu pada satu martabak. Mana satu martabak, yakni yakdzibu, kadzab, wadda', yadha', dajjal. Walaupun dia tu pada satu martabak tatafawatu mana kana firman fahya tatafawatu, maka hadhil alfaz ini tatafawatu, berlebih kurang. Tu. Ada yang kuat doanya, ada kuat sikit. Dia tu dalam martabat sama, dalam kelas yang sama, dalam kategori yang sama. Tapi masih lagi ada tafawut. Tidak mana walaupun dalam satu kelas, satu kategori, tapi masih lagi ada hok lebih, ada hok kurang. Kama yu'khadhu min syuruhil alfiyati, sebagaimana yang difahami, yu'khadhu makna yufhamu. Sebagaimana yang difahami daripada segala syarah-syarah alfiyah. Alfiyah ni mana musannif sendiri yang mensyarahkan alfiyah, mana al-syekh mana al-Iraqi kemana orang-orang lain tu duk pakai syarah. Tu ramailah duk pakai syarah. Syarah bagaimana alfiyah ni. Jadi apa yang difahami daripada syarah-syarah alfiyah itu bahasanya kelas yang pertama ni pun makna masih ada tafawut lagi. Wa asyara lil martabati tsaniyati pula. Menisyarat oleh musannif bagi martabak yang kedua. Bagi martabak yang kedua, musaddiran, hal keadaan mentasdirkan, memulakan oleh dia oleh musannif bil fa'i, dengan huruf fa, fasaqitun. Yang mana al-fa ini adallati ala tartib, yang menunjukkan di atas makna tartib. Situlah tempat berpisahnya antara martabak yang pertama dengan martabak yang kedua. Yang mana fa ini bagi makna tartib. Kama sabaqo fi ta'dil, sebagaimana telah terdahulu bayanuhu, keterangannya atau bayanuha, keterangannya al-fa ad-dallati ala tartib ini fi ta'dil, pada bicara mengenai ta'dil. Sebelum daripada ni bi qaulihi, kata musaddiran bil fa itu bi qaulihi, dengan katanya kata musannif fa qauluhu fulanun saqitun, mana saqitu, saqita, dia ni saqita, bukan sakit bahasa Melayu ni, dia sakit. Tapi dia jadi munasabah juga tu. Sakit sakit sakit, kereta sakit, motor sakit. Tak kan. Jadi sakit, dia tu sakit tu. Sakit boleh kau harap kau dia buat. Kalau tak agak dia tu sakit tu, maksud bukan kerana dia tu ada penyakit ni. Sakit ni tak berapa boleh nak buat kerja. Saqitun, gugur. Dia dalam bahasa Melayu kita pun banyak ni perkataan kita tentang kita meletakkan penilaian kita terhadap kualiti diri seorang tu. Boleh kira ni, bolehlah dia tu, bolehlah ambil di mana. Engkau tak ada poya-poya, tak ada orang ni. Tak ada orang nak buat kerja ni, tak apalah ambil dia ni. Ataupun kita kata tak boleh nak buat kira, tak boleh masuk buk, tu hok dah. Tak boleh masuk buk ni. Jadi tidaklah teruk sangat ni. Dia tu maknanya tak berapa itu tu ni. Tu maknanya perkataan-perkataan kita menunjukkan maknanya kita tu mentajrih seorang tu. Kalau dalam bab muamalat kita makna biasa-biasanya begitulah. Jadi seperti dia kata saqitun, saqit makna gugur, huwa saqit, dia tu gugur, gugur. Waqa'a ay fi tsaniyati, makna pada yang kedua juga ialah waqa'a, jatuh.
Wa kadza qalu fulanu halikun, halik ponoh dia tu. Huwa halikum. Tengok. Bahasa Melayu kita ponoh. Ponoh bagai ni bagai ponoh ni. Dia mau ambil dia awak berapa kat awak ni. Bagai ponoh tu. Ni. Tu. Dia kata bagai ponoh ni. Wa fulanu zahibun, zahibun makna sesak lah. Hanyut tak tahu gapo dia tu. Ni. Tu. Au fihi nazarun, padanya nazar, ada nazar. Ahwa muttaham. Ini muttaham ai bil kadzib. Dia sebut kata muttaham tu maksudnya bil kadzib lah. Ditomah. Dia bukan kadzab atau kadzib tapi muttaham bil kadzib. Dituduh, ditomah dia dengan al wad'i bil wad'i. Dia tohmah dia tu dengan wada'. Ahwa turika manha turika. Ditinggalkan ay matrukul hadi, makna tak boleh pakar kalau kita. Tak boleh pakar dia tu. Bagi tak boleh pakar tu. Tak pakar gawa tu. Au la yu'tabaru. La yu'tabar. Tu. Au la yu'tabar. Tu. Tak boleh nak buat kira ni. Tak masuk buku, tak masuk buku, tak boleh nak buat kira. La yu'tabaru bihi. Au bihadis, tak boleh nak buat kira dengannya ataupun dengan hadisnya. Ahwa laisa bisiqati. Ataupun dianya tidak siqah, laisa bisiqati. Tidaklah dia tu siqah au ghairu ma'mun. Au ghairu ma'munin. Ni ghairu ma'munin. Tidak diamankan akan dia. Tu. Au sakatu anhu. Sesungguhnya diamlah mereka itu muhaddisun anhu daripadanya. Tahu? Tak ada siapa dia duduk pakat royak ni. Mana sakatu, mana para muhaddis tu pakat dia. Qala as-Sakhawi wa kathiran ma yu'abbiru al-Bukhari bihadzal lafzi. Banyak benarlah telah membuat ibarat oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini. Lafaz mana? Au qad sakatu anhu. Mana telah diamlah oleh mereka tu al-muhaddisun daripadanya. Banyak Imam Bukhari banyak doa ibarat lagu ni. Wa yafihu wa bi fihi nazarun. Dan dengan kata fihi nazarun. Ni lagu mana ni orang ni? Mamak ni lagu fihi nazarun. Padanya ada tilik. Fi man taraku pada mereka taraku hadisahu. Mereka itu meninggalkan, mereka itu al-muhaddisuna. Meninggalkan akan hadisnya, tak ambil hadis mereka tu. Tu. Mana dengan lafaz ni makna qad sakatu anhu dan juga fihi nazarun. Imam Bukhari untuk mentaraku hadisahu. Mereka yang meninggalkan oleh para muhaddis akan hadisnya, Imam Bukhari banyak buat ibarat dengan kata qad sakatu anhu dan juga fihi nazarun. Bal qala Ibnu Katsir innahuma adnal manazili indahu. Bahkan kata Ibnu Katsir bahawasanya innahuma bahasanya qad sakatu anhu tu dan juga fihi nazarun tu. Adnal manazil, mana adnal manzil, serendah-rendah manzil pangkat di sisinya di sisi Bukhari. Wa ardauha dan juga yang paling orang panggil huduhnya nya manazil. Makna pangkat yang paling huduh. Qultu aku kata Ibnu Katsir li'annahu kerana bahasanya Bukhari ni dia liwara'ihi kerana waraknya Bukhari. Dia orang warak ni dia ada beza ni. Jadi kalau orang biasa pecek huduh kecek kasar ni tu. Dia ada penilaian suku pula gitu ni. Dia kan ada jenis orang berhalu, orang lemah lembut, orang jenis orang panggil orang panggil dia tak kecek kasar ni. Jadi perkataan dia tu maksudnya kalau dia kata benda tu sikit je tapi sebenarnya banyak kalau dia kata tak boleh pakar. Perkataan yang sama kalau jenis orang suka belawak. Jadi seumpama Imam Bukhari tu dia tak boleh nak kata belawak, bahasa belawak tak boleh. Jadi kena, maksudnya macam itulah kalau jenis orang mulut uduh kat dia kata bahasa belawak, bahasa Tapi bagi orang yang lemah lembut sikit, maknanya dia kata tu tidaklah nampak itu, tapi perkataan dia tu makna dia maksud dia lagu tuduh Tapi oleh kerana dia tu warak, dia tak boleh nak kata benda berat-berat sangat.
Dia tak terkata, tak boleh nak ucapkan benda lagu tu. Ini bahasa menata bewok lagu tu. Gini orang uduh kan kita kata ni. Tak terbakar kawa tu. Tapi bagi orang yang jaga lidah dia tak boleh nak kata benda lagu tu. Jadi maka di situ maksudnya dia perkataan yang digunakan tu dia jadi berbeza, tak sama untuk merujuk kepada orang panggil tahap. Maknanya teruk tak teruk orang tu. Jadi kata sahabat dia kataku la'annahu, kerana bahasanya Imam Bukhari ni li war'ihi, kerana waraknya qalla sedikitlah Imam Bukhari an yakula sedikitlah oleh bahawa berkata Imam Bukhari kadzabun aw wadda. Ada juga jaga-jaga kalau jenis hok mulut lezor ni sikit-sikit wadda selalu dah. Tapi Imam Bukhari dengan sebab warak memanglah, sebab itulah karyanya begitu diangkat ke sebagai nombor 1. Sebab warak lah. Cuma warak ni tentang ketelitian dan juga makna cermat bukan cermat pitih. Makna cermat pekerjaan itu makna dilakukan dengan penuh ketelitian. Begitulah juga sifat orang yang warak ni, makna dia berkecek tu makna dia beringat. Jadi dia nak sebut kadzab wadda tu, dia nak kata kat orang tu jadi dia tak boleh kalau hok teruk berdoa bukan tak ada langsung dak itu makna qalla, makna sedikit hok berat berdoa hok berat berdoa barulah dia kata kadzab tapi hok jenis orang yang mulut gak pakai kadzab lalu tak boleh nak beza dia tu orang tu. Jadi kita tak boleh nak beza dia. Sepatutnya dia ada beza tu kita nak tajrih orang tu. Ni hok dalam orang panggil realiti, orang panggil perhubungan kita dengan manusia orang tu setara mana tu tak boleh nak pakai hok dia kata. Tak pakai hijab lah. Semua tak pakai hijab lah aku bagi kita orang perkataan kita ni dia kena ada beza. Orang ni setara mana tu kita nak bubuh munasabah kodok dengan dia kesalahan dia buat tu sebab kita nak marah orang lah, biar munasabah dengan kesalahan dia tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala mana wa ana qalla an yakula kadzabun aw wadda'u wa asyara li thalithati ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawab.